Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 8 April 2024. Bagi membolehkan rakyat menikmati akses pendidikan secara digital, Kerajaan Sarawak komited dalam usahanya menyediakan kemudahan telekomunikasi yang lengkap termasuk pemasangan jalur lebar di luar bandar dan pedalaman. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Liwan Lagang berkata, daerah Belaga merupakan daerah luar bandar yang kedua telah disambung dengan gentian optik dari kawasan menjawah hingga ke Belaga yang membolehkan rakyat melanggani perkhidmatan internet untuk kegunaan pelajaran anak-anak. Tambahnya, dalam jangka masa terdekat, kementeriannya akan melancarkan pusat ekonomi digital di Belaga termasuk daerah yang akan disediakan dengan kemudahan telekomunikasi 5G. Oleh itu, katanya, kemudahan ini perlulah digunakan dengan sempurna untuk pendidikan anak-anak dengan menyediakan akses digital untuk mereka menimba ilmu secara dalam talian, di mana segalanya ada di hujung jari. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Apresiasi Tingkatan 6 SMK Belaga di Bintulu. Selain itu, Adun Belaga itu menambah ibu bapa harus memainkan peranan penting terhadap perkembangan anak-anak dalam pendidikan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN diharap dapat mengadakan program Jualan Rahmah dengan lebih kerap. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sejak dilaksanakan, program itu telah membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat terutama bagi golongan berpendapatan rendah. Katanya program berkenaan sentiasa mendapat sambutan daripada masyarakat dengan menyediakan peluang kepada pengguna mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah dari pasaran. Beliau juga percaya program itu yang banyak diadakan di seluruh negara turut membantu rakyat dalam membuat persiapan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Nampaknya respon sangat baik. Ini adalah juga sempena juga dengan perayaan Hari Raya yang akan datang. Jadi kita boleh melihat khasnya mereka yang telah membuat persiapan untuk Hari Raya. Ramai juga datang untuk membeli barangan 20 item. Khasnya 20 item ini ada kaitan dengan barangan yang guna pakai ataupun makanan. Beliau ditemui semasa kempen Jualan Rahmah di Tudan Miri. Pelbagai program khidmat sosial terus dilaksana pihak swasta serta badan-badan bukan kerajaan dalam menyantuni golongan kurang bernasib baik bersempena bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba. Di Miri, seramai 30 orang sukarelawan mengadakan aktiviti gotong royong menyedia bubur lambuk bersama Persatuan Orang Kurang Upaya Fizikal Miri, Poku FM menerusi program Steve 360. Pengerusi penganjur Muhammad Safiq Ahmad Razan berkata program bertujuan mempromosi serta meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk terlibat dengan kerja-kerja amal dan kebajikan. Di samping memberikan bubur lambuk, kita juga mewujudkan kesedaran kepada masyarakat sekitar akan kepentingan Poku FM dan bagaimana Poku FM memainkan peranan di dalam menjaga golongan kurang upaya fizikal. Beliau berkata demikian pada program bubur lambuk bersama Poku FM di Miri. Sebanyak 300 pek bubur lambuk telah disediakan dan diagih kepada masyarakat sekitar Bandaraya Miri. Sementara itu, Pusat Khidmat Parlimen Miri turut tidak ketinggalan mengagih lebih 3,000 bungkus bubur lambuk kepada masyarakat di Miri. Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man menyifatkan program seperti itu dapat dijadikan sebagai landasan memupuk keharmonian antara kaum serta kerjasama antara pihak terlibat. Oleh itu, beliau mengingatkan rakyat untuk terus mengukuhkan perpaduan dan toleransi yang telah wujud sejak sekian lama. Memang sambutan Hari Raya di Miri memang cukup meriah. Kami nampak, welcome. Memang masyarakat memang menyambut baiklah dengan program bubur lambuk ini kerana kita tak kisah kaum apa. Beliau juga berkata keharmonian pelbagai kaum di Miri hendaklah sentiasa dikekalkan.
Berbaki 2 hari lagi, umat Islam bakal menyambut 1 Syawal dan ketika ini pastinya ramai mulai sibuk membuat persiapan membeli pakaian baharu, biskut dan kuih raya serta kelengkapan rumah. Tinjauan pemberita RTM semalam mendapati jalan-jalan utama khususnya ke kawasan Lebuh India di Kuching agak sesak. Kawasan yang terkenal sebagai syurga beli belah bagi mendapatkan barangan keperluan sempena Aidilfitri dengan pelbagai jualan, diskaun dan promosi yang ditawarkan. Pengunjung yang ditemui menyatakan Lebuh India masih menjadi pilihan utama untuk mendapatkan barangan di saat akhir. Yalah, berebut tu. Kami datang dari Bintulu. Berebut nak beli tikar getah, berebut nak kemas rumah. Semua berebut. Si pandai kami beli ajaklah ala kadar ajak tahun tu. Sebab kita dapat air raya tahun tu. Ala kadar ajak kami dapat datang kumpul dengan anak-anak kami beli je apa-apa yang patut. Beli tikar getah, beli tudung penjan, beli kuih-kuih sikit-sikit ajaklah. Nang situ ajak tumpuan kami air raya. Sementara itu, Muhammad Fazri Ali mengambil peluang hujung minggu membawa keluarga membeli baju raya. Nanti kali raya lah. Mari tu, nak cari baju je. Nak barang, nak lain dah cari mari dah. Bagi Nurhaniza Hassan, jurujual kedai pakaian, pihaknya mengambil peluang menjual pakaian dengan harga rahmah, khususnya membantu masyarakat yang membeli barangan atau membuat persediaan pada saat akhir. Semua pun okey. Kan kamu orang tu ada jualan murah apa indah. Jualan rahmah. Ada lelong barang apa indah situ. Okeylah ke semua bagi meringankan beban dan nyala. Turut sesak sekitar kawasan pusat beli belah di pusat Bandaraya Kuching. Sebelum Ramadan berlalu pergi, suasana Padang Merdeka di tengah-tengah Bandaraya Kuching meriah dengan kira-kira 2,000 orang awam mengambil peluang berbuka puasa bersama ahli keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan pada hujung minggu. Bersempena program Jom Berambil Sungkai Eid Kuching di Padang Merdeka kali ini, rata-rata penduduk Bandaraya Kuching tidak melepaskan kesempatan berbuka puasa dengan berkonsepkan glamping atau ala perkemahan. Itu first time yang last week ya si sempat, nak first week ya hujan. Jadi tu lah bawa kesempatan untuk dapat mbak family setiap tu lah. Tadi tengok dalam Facebook ada ya sidak post ya so datang. Happy lah tengok rami-rami macam tu makan sungkai keluar. Bagi Sohardi Matsor pula, pengalaman iftar di tempat terbuka seumpama itu dapat mengeratkan hubungan sesama masyarakat dan ibarat sebuah keluarga besar. Pasti ada lainnya. Sebab kita tu nak bercampur dengan semua. Kira kami Nangga pun ada kaum lain juga lah. Jadi nang kami lah nang meriah sekali lah. Program tersebut turut dihadiri Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Polis Bintulu menahan 3 lelaki tempatan disyaki menyamar sebagai pegawai polis dan melakukan peras ugut terhadap orang awam. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Nixon Joshua Ali dalam kenyataan media berkata, penahanan ketiga-tiga suspek yang berumur antara 26 hingga 30 tahun itu susulan kejadian tular seorang lelaki yang cedera akibat disamun pada Sabtu lepas. Bertindak atas laporan itu, Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu telah melancarkan op cantas dan 3 suspek berkenaan telah ditahan di sekitar kawasan Bintulu dan Tatau. Kesemua suspek dikesan mula berkreatif awal bulan ini dengan modus operandi menggunakan kenderaan dan menyasarkan individu tertentu di kawasan Pasaraya. Suspek akan menghampiri mangsa dan memperkenalkan diri sebagai polis lalu membawa mangsa masuk ke dalam kenderaan dan melakukan samun. Semakan rekod lampau, suspek mempunyai 6 rekod berkaitan jenayah dan 5 rekod berkaitan penyalahgunaan dadah. Ujian saringan air kencing mendapati kesemua suspek positif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.